Bicara santai. Selamat datang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Bertemu lagi kita dalam Bicara Santai, pekerja berkemahiran atau pekerja berpengetahuan yang manakah lebih penting pada masa ini. Hari ini adalah hari yang amat bertuah untuk kita semua kerana pihak kami telah menjemput beberapa penceramah untuk mengupas tentang kepentingan pekerja berkemahiran dan juga pekerja berpengetahuan. Sebelum saya menjemput penceramah kita untuk mengupas lebih mendalam tentang topik kita pada hari ini, saya akan memberikan sedikit sebanyak pencerahan tentang apakah itu pekerja berkemahiran dan pekerja berpengetahuan. Sebagai pengenalan, pekerja mahir merujuk kepada pekerja yang mempunyai kemahiran yang baik dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sebagai contoh, tenaga kerja binaan. Hal ini disokong oleh pernyataan Zakaria Muhammad Yusuf yang menyatakan bahawa pekerja mahir dalam sektor pembinaan merujuk kepada pekerja yang menerima latihan secara formal di institusi latihan dalaman untuk kerja-kerja tertentu. Manakala pekerja yang berpengetahuan pula bermaksud pekerja yang mempunyai pengetahuan yang mendalam atau spesifik mengenai bidang-bidang tertentu. Antara pekerja yang berpengetahuan adalah termasuk doktor, jurutera dan juga arkitek. Bilangan pekerja berpengetahuan dilihat semakin meningkat sejak istilah ini diguna pakai bermula tahun 1969. Baiklah para hadirin, kita akan mendengar ulasan daripada penceramah kita yang pertama, iaitu Cik Nurul Syafiqah selaku wakil pegawai daripada syarikat Semen Industri untuk mengupas lebih mendalam tentang kepentingan pekerja berkemahiran. Pada pendapat saya, pekerja berkemahiran tinggi merupakan penggerak ekonomi negara yang dapat mengurangkan kebergantungan terhadap buruh asing sekaligus dapat menyekat pengaliran keluar wang negara. Malaysia sudah mula memerlukan teknologi yang maju yang menggunakan bantuan robotik, perlindungan cyber untuk keselamatan dalam melindungi data yang negara miliki. Malangnya, negara kita tidak mempunyai bakat yang berkemahiran profesional dalam hal itu, sehingga memerlukan negara mendapatkan saluran dari luar yang menyebabkan aliran keluar lebih disalurkan kepada negara luar yang mempunyai kemahiran berikut. Hal ini dapat dilihat akan merugikan ekonomi negara kerana perbelanjaan dalam merealisasikan perkara tersebut menelan belanja yang besar yang menyebabkan kerugian kepada negara. Tanpa kemahiran dalam diri adalah cukup sukar untuk menjalankan sesuatu kerja yang memerlukan diri seseorang pekerja itu untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Saya bagi contoh, mereka produk. Mereka menceburi dalam bidang ini semestinya memerlukan kreativiti dan imajinasi yang tinggi. Untuk mendapat kreativiti dalam menghasilkan produk yang serbaguna, mereka perlulah mempunyai daya fikir yang tinggi, juga kemahiran dalam menghasilkan produk dalam mencipta reka bentuk baharu bagi menambah baik produk mereka dari semasa ke semasa. Dalam bidang ini dapat kita lihat kemahiran seperti 2D dan 3D, drawing juga AutoCAD adalah kemahiran yang perlu mereka kuasai. Disebabkan itulah pekerja berkemahiran menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan produktiviti pekerja. Menuju ke arah mencapai negara maju adalah menjadi kemestian suatu negara bagi mempunyai kemajuan yang bukan hanya kepada rakyatnya tetapi juga kepada cara hidup mereka bermasyarakat, daya fikiran yang luas, juga mempunyai teknologi yang tinggi. Oleh itu, pekerja yang berkemahiran dalam arkitek dalam mengubah suai bangunan yang menjadi mercu sesebuah negara juga adalah penting. Akan tetapi, bagaimanakah reka bentuk ini dapat dihasilkan jika kita tidak mempunyai arkitek bangunan yang berkemahiran? Mungkin boleh terjadi sebuah bangunan itu adalah tidak kukuh, tidak selamat dan tidak akan bertahan lama dan boleh membahayakan masyarakat sekelilingnya seandainya ia tidak direka oleh pakar yang berkemahiran dalam memikirkan strategi. Seterusnya kita akan beralih kepada penceramah seterusnya, iaitu Encik Trionandos, wakil daripada syarikat Proton Holdings Berhad yang akan memberikan kita pencerahan tentang perbandingan di antara konsep pekerja berkemahiran dan pekerja berpengetahuan serta mengapakah pekerja berkemahiran lebih penting pada masa ini. Dipersilakan. Terima kasih pengacara program. Baik,
Berkenaan dengan persoalan antara pekerja berkemahiran dan pekerja berpengetahuan, manakah yang lebih penting? Saya akan pilih pekerja yang berkemahiran. Kenapa? Baik, saya akan jelaskan perbandingan dari sudut yang paling asas, yaitu dari segi definisi konsep. Dari segi pekerja berpengetahuan, menurut Peter Drucker dalam bukunya The Landmark of Tomorrow yang diterbitkan pada tahun 1959, beliau mendefinisikan pekerja berpengetahuan sebagai pekerja peringkat tinggi yang menerapkan pengetahuan, teori, dan analitis. Golongan ini juga dicirikan sebagai individu yang mempunyai tahap pendidikan tinggi dan berpengetahuan mendalam mengenai bidang-bidang tertentu. Manakala, pekerja berkemahiran pula mempunyai satu set kemahiran khusus dalam sesuatu bidang. Pekerja mahir ini juga dikaitkan dengan latihan dan pengalaman yang berpanjangan. Hal ini disokong oleh pernyataan Zakaria Muhammad Yusuf yang menyatakan bahwa pekerja mahir, misalnya dalam sektor pembinaan, merujuk kepada pekerja yang menerima latihan secara formal di institusi latihan tertentu. Berdasarkan definisi konsep yang saya nyatakan sebentar tadi, saya boleh simpulkan secara ringkasnya bahwa pekerja berpengetahuan ialah individu yang mempunyai pengetahuan mendalam dalam sesuatu bidang. Manakala, pekerja yang mahir pula ialah pekerja yang mempunyai potensi diri atau pengalaman dalam sesuatu bidang. Oleh yang demikian, walaupun pekerja berkemahiran ini tidak mempunyai pengetahuan atau ilmu yang mendalam dalam sesuatu bidang, namun pengetahuan itu boleh dipelajari dan setiap hari kita menjalani proses belajar, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Contohnya dalam syarikat Proton Holdings Berhad sendiri, majoritinya pekerja berprestasi tinggi adalah daripada golongan pekerja berkemahiran. Hal ini karena walaupun pekerja berkemahiran ini diantaranya hanya mempunyai pendidikan tahap diploma, namun disebabkan pengalaman kerja yang sudah lama, hasil kerja mereka lebih baik. Berbanding dengan pekerja berpengetahuan, pengetahuan mereka memang luas, namun tidak berkemahiran. Mereka tahu saja tapi tidak tahu bertindak. Kesimpulannya, nampak dengan jelas pekerja berkemahiran lebih penting daripada pekerja berpengetahuan. Terima kasih atas ulasan yang jelas daripada Encik Leonardos. Seterusnya kita akan mendengar pula ulasan daripada Encik Nadri, wakil daripada syarikat Automotive Performance Development sendiri yang berhad mengenai kepentingan pekerja berkemahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kepentingan skill worker adalah pekerja yang mempunyai pelbagai pengalaman dapat meningkatkan produktiviti dan pengeluaran yang banyak dan baik. Hal ini karena pekerja yang mempunyai pengalaman yang baik mempunyai pelbagai kemahiran yang tertentu. Salah satunya ialah kemahiran berpasukan, di mana dalam kemahiran ini pekerja yang sedemikian mengetahui akan sikap dan sifat untuk menyesuaikan diri dalam kelompok sesuatu pekerja tersebut. Di samping itu juga, pekerja ini mudah memahami akan pekerjaan yang diberikan tersebut. Oleh itu, dengan sikap pekerja yang sedemikian, tidaklah mendatangkan masalah kepada majikan dan pekerja yang lain. Hal ini kerana tidak adanya berlaku salah faham antara pekerja tersebut dengan pekerja yang lain. Hal ini kerana juga pekerjaan sedemikian juga merupakan penglibatan diri dalam projek yang diberikan tersebut. Kesimpulannya, kemahiran tersebut sangatlah penting dalam sesuatu pekerjaan, di mana untuk membentuk ataupun membina akan sifat pekerja lain untuk bekerja sama di antara pekerja yang lain. Hal ini kerana juga majikan memerlukan pekerja yang berketerampilan dan mempunyai pelbagai kemahiran dalam pekerjaan yang diberikan. Jika pekerja tersebut mempunyai kemahiran sedemikian, akan memudahkan pekerjaan mereka dan peluang untuk menjayakan pekerjaan tersebut amatlah tinggi dan mudah dilakukan oleh para pekerja tersebut. Sekian saja daripada saya. Ya, itu ulasan kepentingan skill. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada penceramah yang telah memberikan penerangan berkaitan dengan pekerja berkemahiran sebentar tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengar kepentingan pekerja berpengetahuan daripada penceramah pertama, yaitu
Cik Siti Sarah Syazana selaku Pegawai Eksekutif MDIC ataupun yang dikenali sebagai Multimedia Development Corporation untuk memberi ulasan tentang pekerja berpengetahuan sebagai satu aset dalam organisasi. Knowledge juga merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah organisasi. Menurut Drake, organisasi perlu menganggap pekerja sebagai sebuah aset dan bukanlah sebagai kos. Oleh itu, knowledge juga adalah aset yang penting dalam sebuah organisasi. Knowledge juga memainkan peranan yang penting kerana mereka memberikan sumbangan dari segi maklumat dan idea untuk kemajuan organisasi. Pengetahuan yang tinggi oleh knowledge juga dapat membantu untuk menyelesaikan tugasan-tugasan yang diterima. Selain itu, pengetahuan yang dimiliki oleh knowledge juga tersebut dapat memastikan organisasi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Hal ini dikatakan demikian kerana, menurut Bogdanovich and Bailey, seorang individu mampu untuk mengembangkan pengetahuan sama ada di dalam ataupun di luar organisasi. Namun, organisasi tidak dapat mengembangkan pengetahuan tanpa sumber manusia. Oleh itu, dapat dikatakan bahwa organisasi perlulah menghargai knowledge juga atas sumbangan yang diberikan kepada kemajuan organisasi. Kelebihan yang dimiliki oleh knowledge juga sebagai seorang pekerja yang bermotivasi dan berinovatif telah memberikan mereka banyak kelebihan. Antara kelebihan knowledge juga ialah mereka mampu melakukan pekerjaan dengan cekap dan bertenaga. Di samping itu, mereka juga mempunyai nilai yang berharga kerana memiliki pengetahuan yang tinggi dan mampu untuk menerapkannya dalam pekerjaan yang dilakukan. Sebagai sebuah aset yang penting di dalam sebuah organisasi, organisasi perlulah menguruskan knowledge worker dengan baik. Pengurusan yang baik dapat membantu organisasi dan knowledge worker dapat beradaptasi dan mengatasi segala cabaran serta perubahan-perubahan yang berlaku dengan sangat pantas. Sekiranya organisasi lemah dalam menguruskan aset mereka, perkara ini pasti akan menyebabkan organisasi mengalami kerugian. Seterusnya kita akan beralih kepada Cik Faika Brizana selaku wakil daripada Pegawai Syarikat Jaya Welding Sendirian Berhad untuk memberi penerangan beliau mengenai kepentingan pekerja berpengetahuan. Era yang berlakunya revolusi industri 4.0, kita lebih memerlukan pekerja yang mempunyai pengetahuan, iaitu knowledge workers. Hal ini dikatakan demikian kerana kita harus melakukan pelbagai penginovasian dari pelbagai aspek seperti inovasi dari segi pembangunan, inovasi dari segi teknologi dan maklumat. Hal ini sudah semestinya hanya boleh dilakukan oleh para pekerja yang berpengetahuan. Perkara ini saya nyatakan sedemikian kerana kita semua sedia maklum bahawa pekerja yang mempunyai pengetahuan merupakan para pekerja yang berfikir secara kritis dan menyelesaikan sesuatu masalah. Dengan adanya para pekerja berpengetahuan, inovasi dalam sesuatu aspek itu akan berlaku. Sebagai contoh, arkitek merupakan individu yang bertanggungjawab dalam melakukan penginovasian sesuatu pembangunan kerana mereka merupakan golongan yang mempunyai pengetahuan tentang seni bina, sesuatu bangunan serta pengetahuan tentang cara untuk melakukan sesuatu inovasi terhadap sesebuah bangunan yang lebih moden sejajar dengan revolusi industri 4.0 yang berlaku pada masa ini. Manakala pekerja yang berkemahiran tidak mempunyai kebolehan dalam melakukan sesuatu perkara yang boleh dilakukan oleh para pekerja yang berpengetahuan. Kerana untuk mencapai sesuatu tahap seperti pekerja berpengetahuan, mereka haruslah melanjutkan pelajaran kepada satu tahap yang tinggi. Negara-negara maju seperti Jepun terhasil adalah kerana tenaga kerja mereka yang kebanyakannya terdiri daripada pekerja yang berpengetahuan. Hal ini yang menyebabkan negara tersebut adalah lebih maju dari segi pembangunan dan juga teknologi dan maklumat. Selain itu, menurut Bakri, institusi latihan harus memberi tumpuan dalam menghasilkan para pekerja berpengetahuan yang berdaya mampan pada masa hadapan. Kenyataan ini sememangnya menunjukkan bahawa pekerja berpengetahuan amat penting dalam mengharungi kehidupan pada masa ini sejajar dengan peralihan zaman yang berlaku. Serta pada pendapat saya, sesuatu kemahiran itu dapat diasah dengan mempunyai pengetahuan kerana pengetahuan merupakan asas kepada semua perkara. Akhir sekali, saya menjemput Encik Syarizan selaku wakil Pegawai Pengurus Sumber Manusia daripada Syarikat Tahkiong Sendirian Berhad untuk memberi penerangan beliau mengenai kepentingan pekerja berpengetahuan pada masa ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Muhammad Syarizan bin Erik Agang. Saya akan menerangkan bahawa mengapa pentingnya
knowledge worker berbanding dengan skill worker. Pertama sekali kita dapat lihat bahawa pengetahuan merupakan hal yang penting yang perlu ada dalam diri seseorang pekerja dalam menceburui sesuatu bidang pekerjaannya dalam sebuah organisasi. Pekerja yang berpengetahuan juga merupakan satu kriteria ataupun ciri yang diperlukan oleh majikan dalam mencari pekerja untuk bekerja dalam organisasi. Kepentingan pekerja yang berpengetahuan ini adalah di mana pekerja tersebut mampu menyelesaikan sesuatu masalah yang berlaku dan dapat membuat keputusan dengan bijak. Misalnya, hal yang selalu berlaku ataupun konflik yang selalu berlaku dalam sebuah organisasi adalah merupakan gaya kepimpinan seseorang majikan, di mana perkara ini ataupun masalah tentang gaya kepimpinan ini selalunya digunakan oleh majikan yang bersifat autokratik, di mana sifat autokratik ini merupakan majikan yang memaksa ataupun berkuasa mutlak, di mana segala keputusan perlu dipersetujui oleh majikan tersebut, di mana pekerja tidak boleh masuk ataupun membuat keputusan ataupun berkongsi keputusan dengan majikan tersebut. Dengan adanya pekerja yang berpengetahuan ataupun knowledge worker ini, ia mampu menyelesaikan masalah gaya kepimpinan tersebut, di mana cara yang boleh diambil oleh pekerja yang berpengetahuan ini adalah dengan menyarankan atau menyediakan gaya kepimpinan demokratik kepada majikan tersebut, di mana gaya kepimpinan demokratik ini adalah bersifat terbuka, di mana majikan menggalakkan pekerja untuk membuat keputusan. Dengan ini, pekerja yang berpengetahuan dapat menyelesaikan masalah tersebut dan dapat membuat keputusan dengan bijak. Tuntasnya, dalam hal ini kita dapat lihat bahwa knowledge worker lebih penting berbanding dengan skill worker. Kerana tidak dapat dinafikan lagi bahawa skill worker ataupun pekerja yang berkemahiran ini memang mampu menyelesaikan tugas mereka, tetapi tidak mampu menyelesaikan masalah yang mungkin berlaku dalam sesebuah organisasi, yaitu seperti konflik. Dan mereka mungkin tidak akan mampu membuat keputusan dengan bijak seperti mana yang mampu dilakukan oleh knowledge worker. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih kepada barisan penceramah yang telah memberikan kita penerangan yang begitu jelas tentang kepentingan pekerja berkemahiran dan juga berpengetahuan pada hari ini. Sesungguhnya kami telah memperolehi sedikit sebanyak pengetahuan tentang kepentingan kedua-dua pekerja berkemahiran dan berpengetahuan. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan di sini bahawa pekerja mahir dan pekerja berpengetahuan mempunyai kepentingan masing-masing, khususnya dalam dunia pekerjaan masa kini. Dalam konteks ini dapat dilihat bahawa pekerja mahir dan pekerja berpengetahuan menunjukkan saling kebergantungan antara satu sama yang lain. Maka dengan itu berakhirlah seminar bicara santai pekerja berkemahiran atau pekerja berpengetahuan yang manakah lebih penting pada masa ini. Sekian dan terima kasih.